Okay, so hari ni kita akan, sebenarnya saya dah sentuh sikit dah 9.3 semalam kemarin tentang polimer ni, tapi tak apalah sebab dia tajuk yang sama, kita recall balik sikit. Hari ni kita akan lebih kepada getah sebenarnya, getah asli. So mula-mula awak tengok dulu tentang polimer lah. Lagi-lagi hari ni ramai sikit kan orang, jadi kita tengok dulu apa dia polimer. Okay, yang mana dah tahu tak apa. Sekali lagi kita tengok kan. Seorang juga laki hari ni. Kan ramai sikit laki. Tengah hari sikit buat. Okey, tak apa. Terima kasih lah Ilham join. Ke ada siapa lagi laki selain daripada Ilham? Kita tengok sebenarnya nama. Hami Maizan ni nama apa sebenar? Nurul Adriana. Nurul Adriana. Okey. Ya, okay, jadi kan kita tengok sini apa dia polimer ni. So, polimer ialah rantai molekul panjang yang terdiri daripada molekul-molekul kecil. So, kalau awak tengok dalam buku teks, ada dalam buku teks awak ni macam ni. Ni molekul kecil kita panggil sebagai monomer. Dia kecil, satu-satu sebiji dia monomer. Bila dia kita sambung semua yang bulat-bulat kecil ni monomer tadi, jadi satu rantai panjang kita panggil sebagai polimer. Proses merantai lah, maksudnya kita sambung dia tu, nama dia proses pempolimeran. Kalau nak putuskan ikatan dia balik, nak bagi dia jadi satu-satu balik, penyah polimeran. Kenapa buat bulat? Ini hanyalah gambaran kita saja. Sebenarnya dia bukan macam ni, dia bukan bulat. Dia mungkin glukosa, dia mungkin asid amino, dia ada struktur yang khusus. Tapi untuk memudahkan awak faham, buku teks buat gambaran dia bulat-bulat. Saya sendiri pun gambarkan bulat-bulat saja. Macam yang dah saya tegang kemarin, siapa yang tak tengok lagi video yang baru join hari ni kan. So bulat-bulat ni hanyalah wakilan kita saja. Ni adalah monomer. Kalau ni asid amino, maka ni semua asid amino. Kalau di sini glukosa, sini glukosa. Ada 6 molekul glukosa di sini. Disambungkan membentuk satu molekul kanji yang panjang. Rantai kanji ni. So nama proses dia pempolimeran. Boleh dilukis dalam bentuk macam yang hijau tadi buat ni, naik turun ni kan, zigzag. Tapi dia mesti satu rantai saja. Dia tak boleh bersilang. Itu polimer. Okay. Boleh juga dilukis dalam bentuk straight macam yang oranye ni. Atau dalam buku teks awak, dia buat bengkok gini. Tak apa. Yang penting bentuk rantai. Satu rantai panjang. Berbentuk rantai. Rantai kan satu je kan. Satu gitu kan, biji-biji rantai manik tu. Yang tentulah. So bulat-bulat kecil tu, manik tu adalah monomer. So yang ni lah maksud dia, kena ingat. Polimer rantai molekul panjang. Contoh dia kanji, protein, plastik ni lah. Kalau monomer, dia molekul kecil yang bergabung untuk membentuk polimer. Contoh dia glukosa, dia saya sebut asid amino, etina, kloroetina lah. Okey, lepas tu proses menyambungkan penggabungan molekul-molekul kecil monomer tadi membentuk satu rantai panjang, kita panggil sebagai pempolimeran. Nak putuskan balik ikatan tu, proses penguraian polimer tadi kepada monomer-monomernya kita panggil penyah polimeran. Dan macam mana nak buat penyah polimeran ni? Kita buat secara tindakan guna haba ataupun tindakan enzim, tidak balas kimia lah. Ni samalah macam dalam buku teks awak bagi tahu ni. Penyah polimeran merujuk kepada proses apabila molekul-molekul polimer terbentuk dipisahkan kepada monomernya melalui tindak balas kimia. Okey, lepas tu jadi juga pempolimeran penambahan. Maksudnya dia tambah lah. Jadilah polietina ni kan. N kat sini kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Maksudnya ada 4 etina. So itulah. Yang ini yang pempolimeran penambahan. Okey, dan satu lagi dia putuskan. Kena ingat ni. Dia pempolimeran penambahan sebab dia ada ganda 2 dalam. Dia putuskan ganda 2 tu dia jadi 1. So baru dia sambung lah. Ini adalah pempolimeran penambahan untuk etina. Etina ni adalah struktur monomer untuk plastik.
Jadi awak nak tengok dengar penerangan lebih lanjut yang semalam lah ni. So kita ada dua jenis polimer, polimer asli dengan polimer sintetik. Yang ni dalam buku teks awak saya ambil. Direct polimer semula jadi, contoh kanji protein getah asli. Dia wujud secara semula jadi. Dah memang Allah cipta dalam bumi ni macam tu. So kanji, monomer dia glukosa, fungsi dia untuk memberikan tenaga. Protein, monomer dia asid amino untuk membina sel dan tisu badan. Getah asli, isoprena, susu getah kan. Okey, untuk membuat produk masakan getah. Ada juga polimer yang manusia buat. Kita panggil sebagai polimer sintetik. Sebenarnya manusia buat maksudnya buatan manusia yang menggunakan beberapa bahan kimia. Gabung-gabung-gabung, bentuklah polietina. Dengan monomernya nama etina. Kegunaan dia buat botol plastik, sebab plastik bagilah. So kebanyakan polimer sintetik ni adalah plastik sebenarnya. Kalau polietina ni plastik, polistirina ni pun plastik polisterin yang digunakan sebagai bekas pembungkusan dan juga peralatan elektrik. Okey, polisterin, nama polisterin semalam saya tak ingat. Polisterin ni yang putih, putih yang buat makanan, bekas makanan kita tu kan. Perspek, dia ada polipropen, bagus lah, tak ada ni contoh. So monomer untuk perspek, yang ini yang nak buat cermin mata, cermin pesawat, kapal terbang semualah. Dia punya monomer metakrilat. Kalau getah sintetik, getah asli ni ambil daripada susu getah. Getah sintetik ni dia bukan ambil susu getah campur getah. Terus benda lain terus. Bahan kimia lain terus yang kita panggil sebagai neoprena. Dia buat jadi getah sintetik. Dapatlah buat sarung tangan, tayar kereta dengan tapak kasut. Nanti awak akan belajar kejap lagi tentang getah terbukan. Getah terbukan tu bukan getah sintetik. Dia memang nama lain. So kita ada 3 jenis getah. Getah asli, getah sintetik dan nak habiskan ni nanti awak akan belajar getah terbukan. Semua ketiga tu berbeza antara satu sama lain. Kalau nak lebih kurang sama pun getah asli dengan getah terbukan. Getah sintetik tu memang hak lain tu. Okey, jadi ni sama saja, ni sama. Okey, tak payahlah ni. Sebab yang ni saya dah sentuh semalam ni. Okey, getah asli. Yang ni kita nak belajar betul-betul hari ni lah. So apa dia getah asli? Getah asli tu sejenis polimer asli yang terbentuk daripada gabungan monomer-monomer. Nama monomer dia isoprena. Monomer bagi getah asli, isoprena lah. Main mana? Mari daripada pokok getah dalam bentuk susu getah yang kita panggil juga sebagai latex. Susu getah kita panggil juga sebagai latex. Nama monomer dia ialah isoprena. Isoprena. Kena ingat yang tu. Isoprena adalah monomer bagi getah asli. Okay, ingat so, susu getah kita panggil juga sebagai latex. Monomer untuk getah asli isoprena. Dia datang daripada latex iaitu susu getah. Apa getah asli? Lembut, kenyal, tidak tahan haba dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Lembut, sangat lembut. Kenyal, boleh maksudnya ni apa? Kita tarik, ni dalam buku teks awak. Ni kenyal. Kita tarik dia, lepas tu dia boleh balik kepada panjang dia yang asal. Itu adalah sifat kekenyalan getah. Lepas tu dia lembut, dia tak keras. Dan dia tidak tahan haba serta tidak boleh mengalirkan arus elektrik. So bila kita panaskan dia dekat dalam kita panaskan dia macam ni pun lama-lama dia akan cair, dia akan jadi berubah struktur dia. So itu maksudnya dia tidak tahan haba. Okay. Lepas tu kalau satu lagi tu tak boleh mengalirkan elektrik, maksudnya awak letak getah, awak sambung dengan suai elektrik, adalah dekat dalam ni. Tak bersambung, tak akan kena lah, maksudnya tak akan kena renjatan elektrik. Ataupun kalau sambung dengan mentol, tak menyala mentol tu. Nak bagi tahu yang tak ada, tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Itu adalah sifat getah asli. Jadi kena ingat yang tu. Paling mudah ingat memang getah ni memang dia tak mengalirkan elektrik. Lepas tu dia tak tahan haba. Maksudnya dia mudah lembut, lembek ataupun berubah ke struktur asal dia. Lepas tu satu lagi dia lembut. Dan yang paling penting awak kena tahu, dialah yang paling kenyal.
apa dia kenyal, awak tarik dia sampai panjang. Sebelum awak tarik tu awak ukur dulu. Katakanlah dia 10 cm. Awak tarik dia, awak letak beban. Lepas tu awak lepaskan beban tu. Tengok, kalau dia kembali balik panjang dia kepada 10 cm, maka kita panggil dia sebagai kenyal. Tapi kalau ada pertambahan panjang getah tu, dia tak kenyal lah. Kurang kenyal. Kalau ada nak tambah lagi 2 cm, ada lagi getah tu kita buat tambah 5. Ada tu tambah 11. Memang yang itu tak kenyal sangat lah. Okay. So, itu masuk ke kenyalan getah ni. Okay. Jadi, saya nak tanya, faham ke tidak ni? Bila kita cerita pasal kenyal ke, gapo-gapo ni. Faham ke? Lembut tu macam mana? Lembut tu macam awak pernah main getah. Alah, getah yang orang buat mengikat tu, orang coklat tu kan. Itu antara contoh getah asli lah tu. Dia lembut. Dia kenyal. Lepas tu ni sarung tangan doktor. Sarung tangan doktor warna susu je ni susu tu kan. Awak masuk tangan dia ikut betul-betul bentuk tangan kita. Lepas tu bila kita tarik, dia masa sama je. Kalau orang yang besar sikit tangan dia kan, sama juga. Dia boleh ikut, lepas tarik dia akan kembali kepada bentuk dia asal. Bentuk dia asal. Maksudnya dia kenyal lah tu. Yang itu yang dia bukan sarung tangan yang warna kuning yang macam keras tu kan. Ada kan kita guna pink lah. Yang keras tu tak. Yang itu bukan getah asli lah. Getah asli tu yang doktor-doktor guna. Yang itu kenyal. Sebab apa? Sebab dia kenyal. Lepas tu dia lembut. Lepas tu dia dekat dengan tangan kita kan. Jadi kita nak pegang, doktor-doktor nak pegang alat pembedahan ke, nak buat apa-apa. Dia lembut. Dia ikut betul-betul bentuk badan. Itu satu kelebihan getah asli. Cumanya dia tidak tahan haba. Jadi kalau nak buat tayar kereta tu tak boleh guna 100% getah asli. Sebab bila kita tayar kereta tu kalau time bawa lama kan, dia akan bergeser dengan jalan raya. So dia akan hasilkan haba. Bila dekat situ, yang tu yang mudah haus. Jadi kan, tayar kereta tu mesti campuran. Dia bukan 100% getah asli. Dia bagus. Getah asli satu lagi, dia boleh menyerap tekanan, hentakan. Bagus yang tu. Tetapi ada kelemahan dia dari segi tidak tahan haba tu lah. Dan ada lagi lah beberapa tu kan. So dia akan, kalau tayar kereta tu memang campuran lah. Gabungan beberapa jenis getah. So ada nak tanya tak pasal sifat getah asli? Faham ke? Hari ni ada 7 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Nak tanya ke? Faham ke? Pasal getah asli je? Ataupun polimer, faham dah polimer? Akilah faham Akilah? Dengar ke tak? Dengar. Faham tak maksud? Polimer apa? Pasal getah tu dia kena ingat sifat dia je lah. Lepas tu kena tahu yang getah itu dia punya monomer tu isoprena. Kena ingat. Nama lain getah, kalau ikut sains kita tak panggil dah getah apa kita panggil latex. Boleh juga nak panggil getah, tapi kalau soalan jumpa latex, awak kena tahu latex tu adalah getah asli. Ni ingatlah. Apa tu sifat-sifat getah asli pun kena ingat. Lembut, kenyal, tak tahan haba. Ni yang paling simple je lah ni sebenarnya. Kalau lah tak ada nak tanya, kita nak pergi kepada tindakan asid dan larutan amonia ke atas latex. Yang ini ni awak, dia dalam buku teks awak, kalau buku teks awak tu muka surat 194. 194 ni, saya punya slide ni memang saya ambil daripada buku teks jugalah. Gambar dia tu. So kamu kena tahu yang struktur getah ni, dia punya molekul diselaputi oleh, ni monomer dah ni, satu monomer. Ni satu monomer. Ni. Bukan. Ni molekul. Dalam dia tu polimer. Silap. Okey, molekul getah ni
diselaputi oleh membran protein yang bercas negatif. So maksudnya dia dikelilingi oleh satu membran protein yang kita panggil, yang kita tengok, oh rupanya dia cas dia negatif. So setiap molekul getah ni semua kat keliling dia ada cas negatif, cas negatif. Okay, dalam keadaan biasa, dia akan menolak satu sama lain sebab dia ada cas yang sama. Memang kalau magnet pun kalau cas sama tertolak. Dia memang macam tu. Kan? Kalau awak kutub yang samalah dengan kutub tu dia mesti bertentangan baru magnet tu akan tertarik antara satu sama lain. Tapi kalaulah sama, dia tak akan tertarik antara satu sama lain. Yang ni pun sama. So, bila dia sama cas, maka dia akan berjauhan antara satu sama lain. Dan dia tak akan berlanggar serta dia tak akan bergabung. Sebab dia memang jauh-jauh. Okey, lepas tu inilah sebenarnya yang menyebabkan zarah-zarah getah ini tidak menggumpal. Kita bergabung-gabung tu kan, jadi keras tu, dia punya term penggumpalan. Yang tu awak kena ingat, perkataan dia penggumpalan. So bila cas dia berlawan, cas dia sama, maka dia akan tertolak antara satu sama lain dan dia tidak akan menggumpal. Cuma masalahnya apabila kita tambah asid ke atas getah. Bila kita tambah asid, awak kena tahu yang asid ni cas awal kan, negatif, negatif, negatif. Bila tambah asid ni dia bersifat bercas positif. Bila kita tambah dia akan neutralkan cas yang ada pada setiap molekul getah. Bila dia neutralkan tu, tak ada lah yang bertentangan yang sama tadi. Bila dia tak sama, bila dia dah tak ada yang menolak tadi, negatif dia akan menolak. So bila dia neutral, dia tak akan tertolak antara satu sama lain. So dia akan berlanggar antara satu sama lain. Bila dia bergambar, dia punya membran tu akan pecah. Membran yang pecah tu akan menyebabkan molekul polimer getah dalam yang ni dengan dalam yang ni bergabung, menggumpal antara satu sama lain. Sebab itulah kita panggil getah ni getah yang tergumpal. Berlaku proses penggumpalan getah. Apabila satu polimer getah bergabung dengan satu polimer getah yang lain. Akibat daripada peneutralan membran luar getah. Kenapa? Sebab asid akan bagikan ion positif. Maka dia akan bertindak balas dengan negatif tadi. So bila positif tambah negatif, dia batal antara satu sama lain. Dia jadi neutral, pecahlah dia. Dia akan berlanggar dan pecah membran tu. Bila pecah membran tu, rantai polimer yang duduk dekat dalam dia tu akan bergabung. Penggabungan ni lah kita panggil sebagai penggumpalan getah. Okey, boleh ke? Saya nak tunjuk awak supaya awak nampak ni, takut awak tak. Allah silap. Okey, awak tengok sini. Ini ni, nampak kertas putih kan? Nampak kan? Pak D, nampak kan? Putih ni. Kan awak nampak apa dalam pun? Cikgu. Okey, so kamu tengok sini. Ini satu membran getah. Satu getah lah, molekul getah kan. Okay. Dalam satu molekul getah ni, dalam dia ada satu je. Tapi dia duduk macam tu. Dia satu rantai je tapi dia duduk macam tu lah. Dekat dalam satu molekul getah. Okey. Dalam satu molekul getah ni, dia ada cas. Cas dia negatif, membran dia ni. So, membran negatif ni, dia setiap molekul getah yang ada, dia bercas negatif membran dia. Okay. Lepas tu, kalau ada satu lagi pun sama juga.
Dalam ni kan. Lepas tu, cas pun negatif juga kat luar. Bukan memberan tu lah yang bercas negatifnya. Okay, cas dia negatif. Bila negatif, awak kena ingat, dia tak akan tertarik antara satu sama lain. So, dia akan tertolak. Jauh, duduk jauh, duduk jauh. Bila dia jauh, dia tak akan berlaku penggumpalan getah ni. Apa yang berlaku yang boleh menyebabkan berlaku penggumpalan getah? Apabila kita neutralkan getah ini. Macam mana kita nak neutralkan dia? Kita tambah asid. Kenapa? Sebab dalam asid dia ada ion H+. Hot plus ni lah yang akan pergi dekat sini. Dia akan batalkan ni. Hapus. Ada lagi banyak lah kita taruh dekat dalam tu kan. So datang positif, datang positif, datang positif, datang positif. Dan sini pun semua. Sini pun sama. Bila dia ada gini, dia akan meneutralkan. Dia akan meneutralkan semua cas-cas negatif yang ada pada ion, pada molekul getah tadi. Bila tak ada dah ni, tak ada ni. Sebab dah neutral dah ni. So, bila dah tak ada, apa jadi? Dia tak adalah yang tertolak tadi. Bila tak ada tertolak, maka dia akan berlanggar antara satu sama lain. Bila dia berlanggar tu lah, dia akan berlanggar, pecah. Ni. Dia berlanggar, katakanlah dia berlanggar dekat sini kan. Sini dia berlanggar. Kita padam ni, dia berlanggar. Kena dekat sini. So, dia akan pecah sini. Pecah lah. Bila dia pecah, dia punya molekul tu akan tubik. Bila dia tubik, dia akan bergabung antara satu sama lain. Katakanlah, satu ni warna, molekul yang ni warna pink lah kata. Kan? Yang warna pink tu dia akan bergumpal masuk dekat dalam. So, dia akan bercampur. Pencampuran dua molekul getah inilah kita panggil proses penggumpalan. Faham ke? Step dia, mula-mula dia ada ion negatif. Lepas tu kita tambah ion positif. Dia akan neutral. Bila dia neutral, membran pecah. Kenapa membran pecah? Sebab kerana berlanggar antara satu sama lain. Bila pecah, molekul getah bergumpal. Maksudnya gabunglah. Macam ni. Biru campur dengan pink. Bergumpal antara satu sama lain. So, kita dah panggil dah getah ini telah pun mengalami penggumpalan. Itulah macam mana dia boleh menggumpal sebenarnya. So, zarah-zarah getah bila dah dapat dia tidak lagi menolak antara satu sama lain, sebaliknya berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran pecah. Molekul-molekul getah akan terlepaslah. Molekul-molekul getah bergabung dan lateks akan menggumpal. So, lateks yang menggumpal, sampai sini faham tak? Sebab ada satu lagi kes, lain daripada kita tambah asid, kes yang sama, kita dedahkan dia kepada udara. Tadi tambah asid. Tambah asid sebab dia ada ion H+. Kalau kita dedahkan dia kepada udara pun sama. Sebab apa? Sebab dalam udara ada mikroorganisma. Dalam udara ada mikroorganisma. Okay. Mikroorganisma ni sama. Dia bekalkan ion positif juga. So, dia akan jadi benda sama lah. Daripada yang ada negatif ni. Campur dengan positif. Kan? Mikroorganisma. So, bila dia ada dua, yang negatif semua akan jadi neutral.
tak ada lah. Dia akan jadi tak ada ion ni. Bila tak ada dah yang kat luar ni, yang negatif dia ni, maka dia akan menggumpal. Dia akan accident, pecah. Bila dia pecah, dia akan menggumpal lah antara satu sama lain. So dapatlah proses penggumpalan juga. Kalau biru campur, contoh yang ni saya buat biru campur merah. Dia akan menggumpal. Kenapa? Sebab mikroorganisma tu dibekalkan juga ion positif. Sama macam asid tadi. Ni asid. Kes sama. Sebab dalam udara kita ada banyak mikroorganisma. Jadi sebab tu penoreh getah, dia tak nak bagi getah dia jadi beku kan. Beku tu macam bergumpal lah tu. Jadi apa dia buat? Dia kena taruh amonia. Barulah latex ni tu tak akan menggumpal. Latex yang menggumpal ni harga dia tak semahal latex yang cair. Sebab dia telah pun sebab dia dah ni dah. Dah tak dalam bentuk asli dia. So, ini sama ada tindakan mikroorganisma ataupun tindakan bakteria. Awak kena ingat ni. Apa jadi? Penggumpalan getah akan berlaku. Sekiranya ada dibekalkan dengan asid ataupun mikroorganisma yang ada dalam udara ataupun bakteria lah. Samalah sebab dalam udara kita ni kita tak nampak je. Ada banyak mikroorganisma dan juga bakteria yang ada dalam udara kita. So apa dia buat? Dia bekalkan H+. Dia bekalkan ion positif yang akan meneutralkan membran sel molekul getah yang bercas negatif. Bila dah neutral, membran pecah. Bila pecah, kenapa dia pecah? Sebab dia berlanggar antara satu sama lain. So bila dah pecah, molekul getah tu akan tubik dan menggumpal antara satu sama lain. Berlakulah proses penggumpalan getah. Satu lagi, kalau tengok buku teks awak tu, buku surat yang sama juga, iaitu 194 tu, dia ada dia panggil apa? Getah yang tak, macam mana nak suruh susu getah kita tu tidak menggumpal antara satu sama lain. Macam saya sebut tadi, penoreh getah dia kena tambah amonia. Ada apa pada amonia ni? Amonia ni adalah sejenis alkali. Tadi asid. Asid ni banyak contoh. Cuka boleh. Cuka kan. Kalau kat rumah ambil cuka je lah. Kalau dekat sekolah ada asid hidroklorik HCl. Kat sekolah kita biasa guna juga dengan asid etanoik. Asid etanoik cuka lah sebenarnya. Sama lah. Cuka ataupun kalau kat sekolah asid etanoik. So ni semua contoh asid. Untuk alkali kita ada satu je contoh yang awak kena ingat. Iaitu amonia. Tadi asid dia bekalkan ion positif. H+ positif. Untuk amonia pula dia bekalkan ion negatif. OH negatif. Awak ingat balik macam mana tadi? Tadi kita tahu yang molekul getah cas dia negatif kat luar. Sebab itulah dia tidak accident, dia tak akan bergabung, dia tak akan berlanggar sebab dia menolak antara satu sama lain kan. Okay. Jadi dalam dia ni satu molekul. Ni kita buat satu lagi molekul yang lain. Okay. Apa jadi? Kita tambahkan, bila kita tambahkan OH ni, kita bekalkan lagi negatif. Lagi maka makinlah dia tertolak. Maksudnya tak akan menggumpal lah. So molekul yang ini takkan duduk dekat pun dengan yang tak satu lagi. Kenapa? Sebab kita telah pun bekalkan dia dengan larutan amonia yang memberi cas negatif juga kepada persekitaran getah tadi. Tu apa jadi? Tak neutral. Bila tak neutral, dia tak akan tertolak, dia tak akan tertarik, dia akan tertolak. Maka asid pula, latex yang ni susu getah ni lah, kekal cair. Latex tak bergumpal.
Macam mana nak suruh latex tak bergumpal? Tambah amonia. Macam mana nak suruh latex menggumpal? Tambahlah asid. Ingat yang tu. Ini berlaku penggumpalan. Yang ini tak menggumpal. Kenapa tak guna perkataan lain? Tak boleh. Dia memang kena guna perkataan gumpal. Walaupun, maksudnya beku. Tak boleh guna benda tu. Maksudnya dipepejat. Tak, maksudnya mengeras. Tak boleh. Dia kena buat penggumpalan. Mesti guna perkataan gumpal-gumpal. So ingat, macam mana nak suruh asid dan macam mana nak suruh latex beku? Latex menggumpal, masukkanlah asid dalam dia. Tambahkanlah asid. Ataupun biar je dia, dedahkan dia saja dalam udara. Dalam udara tu ada mikroorganisma, ada bakteria yang akan membekalkan cas positif yang diperlukan untuk meneutralkan dinding molekul latex kita tadi. Tapi kalau kita tambah dengan amonia bagi OH negatif. Yang ni apa ni nama dia? Ion hidroksida. Kalau yang ni ion hidrogen. Ion hidroksida ni dia charge negatif. Maka dia takkan menggumpalkan susu getah kita. Sebab itulah penoreh getah tambah amonia untuk elakkan penggumpalan. Ataupun dia tak nak dalam tong dia kat belakang yang dia kutip tu kan. Masuk tu kan. Elakkan penggumpalan getah. Dia nak suruh getah dia kekal cair. Barulah harga getah dia mahal. Kalau getah dia beku, keras, getah dia jadi getah scrap dia panggil. Dah tak mahal dah. Tak berharga manalah. Jadi eksperimen ni boleh buat dalam amal. Boleh. Sebab kita tak perlu apa-apa pun. Kita hanya perlukan asid. Asid tu cuka kat rumah pun boleh. So, yang penting kena ada susu getah. Ada susu getah, ada asid. Asid dalam amal saya bagi tahu tadi lah. Asid hidroklorik, asid sulfurik, asid etanoik. Asid etanoik tu cuka kat rumah kita. So masukkan je. Macam mana proses dia? Okey, dalam buku teks awak ada tau. Buku teks awak, muka surat 190. Bukan. Itulah. 195 juga. Buku teks muka surat 195. Nampak tak saya tunjuk ni? Yang ini ni, yang dalam buku teks awak lah ni. Dia tambah je. Kalau ni tambah asid etanoik. Apa jadi? Dalam P ni dia akan menggumpal. So kat sini, yang ni awak kena buat ni. Tolong salin yang ni. Hantar hari ni. Yang ni kerja kena buat. Hantar hari ni. Siapa yang buat ni untuk markah PK ni. Bukan gapo-gapo tau. Buat ni untuk markah PK. Bila nak hantar ni, nak guna. SPM 2000, awak apa? 2022. SPM 2022. Mungkin awak tak PSU 2022. Ataupun mungkin awak PSU 2022. Tengok atas COVID lah. So, ni nak masuk dalam markah SPM awak lah ni. So, tolong buat. Cara nak buat dia, macam 2 kertas yang saya dah bagi minggu lepas, tapi tak tahu berapa orang je hantar. Kan? Tukar je ni. Titiskan 10, semua salin. Termasuk gambar-gambar ni, tiru je sebiji-sebiji. Semua. Letak nama dengan kelas awak je. Nama apa, kelas apa, lepas tu tarikh nanti kita buat eksperimen. Awak buat salin dulu dia ni. Sediakan tempat je untuk tarikh. Langkah berjaga-jaga ni tak payah. Ni je. Ukir hok ni je dengan ni. So apa yang nak kena buat? Macam ni kan, prosedur ni. Labelkan 3 bika sebagai P, Q dan R. Kemudian masukkan 20 ml latex ke dalam bika tersebut. Tukar ayat dia jadi ayat basic. Macam mana? 3 bika dilabelkan sebagai P, Q dan R. Titik. Lepas tu sambung ayat dia. 20 ml latex dimasukkan ke dalam bika tersebut. Itulah ayat pasif.
Ataupun yang nombor 2 ni contoh kan. Dia kata titiskan 10 titik asid etanoid ke dalam bika api dan kacaukan dia. Tukar, terbalikkan dia. 10 titis asid etanoid dititiskan ke dalam bika api dan dikacau. Itu je lah. Dititiskan 10 titis larutan amonia. Tukar. 10 titis larutan amonia dititiskan ke dalam bika Q dan dikacau. Dia tambah DD je. Biarkan bikar R tanpa ditambah asid atau alkali. Bikar R dibiarkan tanpa ditambah asid atau alkali. Nombor 5, perhatikan perubahan. Perubahan diperhatikan. Perubahan yang berlaku di dalam ketiga-tiga bikar diperhatikan dan dicatatkan pemerhatian. Tak ada dah. Tukar ayat gitu. Faham dah macam mana nak tukar ayat? 4D. Nak tukar ayat ni macam awak buat eksperimen tu. Bukan awak bagi arahan. Ini arahan daripada buku teks. Amali PK, dia kira awak buat eksperimen tu. Nanti awak yang buat. Jadi macam tu lah tukar dia. Tukar ayat dia. Faham tak? Faham. Boleh kan? Hantarlah. Saya kalau tidak awak nak hantar semua tahun depan ke? Oi, banyaklah weh KJL nak hantar semua satu masa. Saya mana boleh nak bagi markah kalau awak tak hantar kerja. Dia markah kena ada evidence, kena masuk file semua ni. PDS ke, reka ke, semua masuk file. Kalau orang mari check macam mana? Awak nak bagi alasan PDPR. Saya bagi kerja, awak yang tak buat. Ni saya rekod semua ni. Saya dah tak ada apa-apa dah. Saya dah jalankan tugas saya. Awak yang tak buat sekarang. Awak masuk dalam kelas ni okeylah. Awak lain-lain tu macam mana? Awak masuk dalam kelas ni pun ada juga. Awak tak ada kerja. Jadi, sekali lagi saya ulang. Awak yang masuk dalam kelas saya macam hari ni ada berapa orang ni? Awak dikira online. Belajar secara online. Orang lain, kalau dia baca misi yang saya hantar, dia kira secara offline. Yang tak baca pun, yang tak read pun akan dibuat tidak hadir. Dan awak punya nama akan diambil untuk dihantar kepada JPN ataupun PPD. Jadi tolonglah bagi kerjasama. Saya tak nak menyusahkan awak. Awak sendiri pun janganlah menyusahkan diri sendiri. Benda simple je sebenarnya. Tak boleh nak join kelas sebab ada masalah lain ke apa-apa, baca dekat dalam grup tu. Saya hantar link juga dekat awak. Ni yang ni saya rekod kenapa? Sebab nak bagi peluang untuk orang yang ada masalah capaian internet untuk tengok. Masuk dalam YouTube. Kenapa? Sebab setahu saya YouTube ni ada setengah-setengah telco ni dia bagi free. Tapi awak tak buka. Saya tahu. Boleh tengoklah berapa orang yang tengok. Bukannya tak tahu. Okey. Sampai sini. Faham tak? Sebelum masuk pemvulkanan pula. Boleh? Ni kena buat ni. Buku teks muka surat 195. Lepas tu ada sikit belakang ni 196. Habis lah. Ni. Kalau tidak awak screenshot selalu ni. Sama je dalam buku teks ni. Pak Di, faham tak? Faham. Faham cikgu. Apa nama tu, saya tak bagi buku model dah kat ni. Lepas ni mungkin. Bila saya masuk sekolah, boleh photostat. Boleh lah. Nak buat buku modul, nak sambung buku modul tu. Kalau tidak, kerja saya sikit-sikit macam ni je lah. Okay. So, saya harap awak hantar lah. Hari ni. Kerja sikit dah. Sekarang kita tengok pemvulkanan getah. Apa dia pemvulkanan getah? Macam saya sebut tadi, kita ada getah tervulkan, kita ada getah asli, kita ada getah sintetik. Okay. Getah tervulkan kali ni. Getah sintetik, getah yang manusia buat, buatan. Bukan semula jadi. Getah asli tu semula jadi. Sekarang ni getah tervulkan. Macam mana getah tervulkan ni? Getah tervulkan ni adalah getah asli yang kita tambah sulfur je sebenarnya. Kita tengok sini Getah asli perlu diproses terlebih dahulu melalui proses pemvulkanan. Kenapa nak buat proses pemvulkanan? Sebab getah asli sangat lembut dan dia tidak tahan haba. Macam saya sebut tadilah, kalau nak buat tayar kenderaan tak sesuai. Bukan apa, bagus film biasa sentakan, dia serap tekanan. Tetapi bila dia terlalu banyak bergeser dengan kita punya jalan raya kita pun kadang-kadang tengah hari panas. So situ ada haba. Haba akan terhasil. Haba itu akan menyebabkan tayar kita tu mudah untuk
apa tu, dia kata botak tu, habis bunga, berubah bentuk dia. Kan? So kat situ lah kita tak boleh buat getah tayar kita ni 100% benda getah asli. Jadi kita kena campur. Jadi bila kita campur getah asli dengan getah lain, kita dapat kebaikan kedua-duanya. Dan tayar kereta kita. So kat sini awak tengok macam mana nak suruh jadi getah terbukan. Ada dua cara. Pertama, ni, getah asli kita campur dengan sulfur. Getah asli campur sulfur, jadilah getah terbukan. Panaskan getah asli, panaskan getah asli dengan sulfur. Dapatlah getah terbukan. Satu lagi bukan panas tapi rendam dalam larutan sulfur monoklorida. Sulfur juga. Memang. Dua-dua mesti guna sulfur. Yang ini guna dua-dua ada sulfur. Sulfur. Panas. Kan dia dengan sulfur. Dapatlah getah terbukan. Satu lagi rendam. Rendam siapa? Masih getah asli. Rendam apa? Larutan sulfur monoklorida. So dapatlah getah terbukan. Jadi ni je cara dia. Getah asli paling senang panas dengan sulfur. Getah asli kita panas dengan sulfur, bakar je, bakar. Bukan panas macam mana. Awak masukkan getah asli, awak masukkan sulfur. Lepas tu awak pun panas banget dengan api, bakar dengan api. Maka dapatlah dia getah terbukan. So semasa proses pembukaan getah ni sebenarnya kita nak masukkan atom dalam struktur getah kita. Jadi, saya beritahu awak, biasa polimer ni dia satu rantai panjang yang bergabung. Dia tak bercampur. Kalau ada lima rantai, lima lah tak bercampur antara satu sama lain. Tapi untuk getah asli ni sebab kita nak suruh dia keras sikit, kita buat ikatan antara molekul pertama dengan molekul getah kedua, dengan molekul getah ketiga dengan molekul getah keempat. Tu dapat ada macam ni. Ni. Ni molekul getah yang pertama. Lepas tu molekul getah kedua. Lepas tu molekul getah ketiga. Okay. Sekarang ni kita tambah buat proses pembukaan getah. Tak ada dua cara. Panaskan dengan sulfur ataupun rendam dalam larutan sulfur monoklorida tadi. Bila kita taruh benda tu, kita buat apa? Saja. Tapi nak ikat getah molekul pertama, yang kedua dengan molekul yang ketiga. So dapatlah rantai silang. Ini kita panggil sebagai rantai silang. Dalam buku teks awak buat dia ni, nampak? Dia tulis rangkai silang sulfur. Cuma dalam buku teks awak, dia buat 2S. Tak apalah, 1S ke, 2S ke, tak apa. Yang penting, kita tak sulfur antara rantai pertama, rantai kedua dengan rantai yang ketiga tu. Bila kita tambah rangkai silang sulfur ni, dia jadi lebih keras. Maka getah asli itu jadi lebih keras. Tak lembut dah macam yang sebelum ni. Dia tahan haba. Yang kita nak atasi kelemahan kan. Dia lebih keras, dia tahan haba. Tapi yang bagus ni lagi kenyal. Jadi kategori dia kan. Kalau getah asli tu kurang kenyal, kalau getah terbukan tu lebih kenyal. So getah terbukan boleh digunakan untuk membuat barangan seperti tayar kenderaan, tapak kasut, sarung tangan dan juga baik getah. Dapatlah kegunaan dia lebih meluas berbanding dengan hanya getah asli. Sebab kita dapat atasi kelemahan getah asli. Kita buat getah terbukan tu. Okay. So, ini adalah ciri-ciri getah terbukan lah. Keras dan lebih putih api. Penebat elektrik ini memang ada sama. Tidak mudah teroksida di udara. Tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Tidak telak terhadap cecair dan udara. Tahan terhadap haba. So dia menambah baik kelemahan yang ada pada getah asli. Jadi getah terbukan sesuai untuk buat tayar kenderaan ni kan. Yang ini sarung tangan ni lah. Bukan lagi sarung tangan yang macam saya cakap tadi. Kalau saya semua tak ambil cari gambar yang sarung tangan getah asli tu. Patut buat perbandingan. Okay, yang ini tapak kasut kita. Tapak selipar kita. Kalau kita guna getah asli,
lah sifat kita tu akan haus, kasut kita akan haus. Tapi bila kita guna getah bukan gas dan dia tahan lama lah sebab dia tahan haba ni. Sebab setiap kali gerak geseran tu akan menyebabkan terhasil. Bila haba terhasil antara tapak kasut dengan lantai, dia akan masuk tapak kasut itu mudah haus. So ini adalah teknologi terkini berasaskan getah dari dalam buku teks awak ni. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Industri getah membantu meningkatkan ekonomi negara. So ada sama dengan macam kelapa sawit lah. Tapi kelapa sawit tu terutamalah Malaysia punya kan. Banding getah sekarang ni. Okay, tapi lebih kurangnya penyelidikan dan pembangunan terhadap getah yang dijalankan di Lembaga Getah Malaysia perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita bertambah maju pada masa hadapan. Beberapa penemuan baru telah dihasilkan menggunakan istimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan apakah teknologi yang dikatakan inilah. Okey, dan awak dengar top glove tu kan? Yang buat sarung tangan tu kan? Sampai orang luar Malaysia pun soho pasal glove kan? Dan dia juga antara tempat yang waktu gelombang ke berapa, gelombang ke COVID kedua ke. Banyak kilang dia kena kan? Sebab dia hasilkan inilah sarung tangan yang nak digunakan dalam industri dan juga dalam bidang perubatan sendiri. Sebab sarung tangan doktor tu saya rasa semua orang tahu sebenarnya awak jenis tu juga dihasilkan daripada getah. Okay, so asfalt terubah suai getah bekuan. CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey kan, awak pernah jumpa kan dekat tepi jalan tu batang yang tinggi tu kan, kadang-kadang jalan. Dia bukan logam, bukan batu, dia getah. So getah. Tapi dia mungkin getah sintetik atau getah terbukan. Kan dia kan membahagi jalan tu kan. Biasa tengok kan? Biasa tengok tak? Kau faham tak? Saya bagi contoh apa tu? Pendek-pendek. Waktu kita masuk simpang ke, kat traffic light ke, dia ada begitu. Kita tengok, dia bukan besi tu, dia memang getah sebenarnya. Lepas tu kita ada getah color merupakan cat lukis dihasilkan daripada latex untuk kegunaan segi visual. Lepas tu kita ada landasan diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin getah untuk mengurangkan getah dan bunyi. Dan ni ada dekat biasa stesen kereta api lah. Okey, apa yang ni? Faham tak ni pasal getah? Ni ada. Faham cikgu. Orang lain. Benda simple je sebenarnya. Takkan ni benda faham tak? Ni, getah terbuka ni tahu macam mana jadi? Kalau dia suruh lukis, boleh lukis tak? Senang je lukisan dia. Boleh. Ya ke? Okay, kalau dia suruh lukis getah terbukan, gini dah. Wajib buat ada 3 lane. Lepas tu tambah sulfur. Buat gitu je. Dengan cara pemasan. Apa jadi? Antara buat balik 3 lane tadi. Itu antara lane pertama dengan lane kedua tu kita buat warna lain lah. Awak kena tambah sulfur. Sebab dalam buku teks awak 2, awak buat 2 jugalah. Sebab dulu buku teks lama 1 je. Buku teks baru 2. Tu kena buat 2. Ada 2 molekul satu. Awak nak buat bulat pun boleh. Isi letak bulat pula tambah kat sini pun boleh. Okay. Lepas tu awak kena label ni. Rantai ke rangkai. Boleh je mana-mana rasa rantai. Tapi dalam textbook awak rangkai, bukan rantai. Kita ikut dalam textbook lah. Rangkai silang sulfur. Saya tulis gitu. Lepas tu awak akan dapat markah lah. Ini
getah asli. Yang ini getah tervulkan. Macam mana getah tervulkan dihasilkan? Getah asli campur sulfur. Sama dengan getah tervulkan. Okey, boleh? Faham ke? Macam mana lukis? Senang je. Tak susah pun. Kalau saya boleh lukis guna komputer ni, awak tengok tadi tu, saya buat sendiri tu. Boleh guna komputer, takkanlah awak tak boleh lukis dengan tangan. Dengan tangan ni mesti senang yang saya tunjuk kat awak ni. Sangat mudah. Macam mana getah asli jadi getah tervulkan. Tapi dalam buku bukan ke bawah gini lah. Biasa kalau soalan biasa dia akan bagi ke kanan. So ini proses vulkanan. Nama proses ini pemvulkanan. Ini belajar dua benda lah. Pemvulkanan. Satu lagi tadi apa? Penggumpalan. Macam mana nak suruh getah menggumpal? Getah asli campur asid. Jadilah getah tergumpal. Tapi masih lagi getah asli. Cuma dia tergumpal, dia bergabung 2-3 biji. Dia tak jadi lain macam ni satu. Daripada tu duduk masih dia dah jadi merah dan biru dah bercampur getah tergumpal. Kalau getah tervulkan, dia tambah S, atom sulfur. Ni atom sulfur. Tertinggal dalam perkataan. Atom sulfur. Rangkaian atom sulfur. Okey. Boleh lah. 12 dah ni. Saya harap faham lah. Ada nak tanya tak? Pak Di nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Faham? Saya nak tanya awak. Awak hari Khamis ni nak kelas pukul berapa? Saya. Semua orang lah. Bukan awak seorang. Semua. Oh, awak seorang special menang. Tu lah. Agak-agak pukul berapa? Sebab kalau ikut jadual sama ada pukul 7.40 ataupun 8.40 kelas kita. Awak nak kelas pukul berapa? Lewat cikgu. Tak tahu. Pukul berapa? Pukul berapa tu? Saya ada kelas dengan 5 shift 10.40. Awak nak kelas pukul berapa? 12 cikgu. Pukul 12 lah. Hey. Berat tu pukul berapa bangun tidur? Pukul 11. 11 tak boleh. Kelas tu 10.40 sampai pukul 11.40. Awal daripada kelas tu ataupun lambat daripada kelas tu lah ikut lah. Tapi tak boleh pukul 8.40 tak boleh. Pukul 10. Pukul 10 boleh. 11.40. 11.40. Habis kelas tu kelas awak. Tak ikut lah cikgu. Tapi memang tak boleh buat apa pagi. Kalau pagi memang tak masuk lah. Tak masuk. Jangan panggil lajuk cikgu. Tak mahu lagi. Oh berat lah. Cikgu wani kat tak jadi lah cikgu. Nantilah saya tengok kalau sama ada sebelum kelas tu atau selepas kelas tu. Kalau selepas kelas tu mungkin pukul 12 lah kot. Siapa tadi minta pukul 12? Saya. Pukul 1 tengah hari. 12 1 tengah hari tidur balik siap-siap awak. Saya pula. Okey lah, siapa nak nanti saya tengok. Tapi 8.40 tu memang tak ramai lah, boleh join kalau 8.40. Tak ramai dan tak masuk. Okey lah. Hari ni boleh sampai sini. So saya suruh buat apa hari ni? Siapa saya nak hantar? Nak hantar apa? Ni tadi. Aktiviti
Di muka surat 195 dengan 196. Ini 9.4 kan. Hmm. Tolong buat sampai habis lah. Dia sikit je. Dia depan belakang kan muka surat tu. Okey, cikgu. Buat yang tu. Mana dah saya nak share balik. Oh. Okey. Yang ini kan. Siapa yang tak ingat tu yang ni. So, ni nampak kan? So yang ini. Tolong hantarlah. Yang ini. Muka surat 195 dengan 196. Sikit je. Tak susah pun. Jangan bagi alasan tak boleh buat. Hantar ini cikgu. Hantar ini. Sebelum Iqamih tak apa. Maksudnya Iqamih tu Hari ni ke? hari ni ke esok ke. Buat dah kata kerja ke cikgu? Ya. Buat dah kata kerja ke? Buat dah kata kajian Okey. Okey. Buat dah kata kajian je. Okey, kalau tak ada apa-apa, so kita boleh berhenti. Kelas kali ni saya sudah lagi. Ini yang masuk ini lah kehadiran awak. Okey, kita sudah kelas kita dengan tasbih suara dan bacaan surah Al-Ahzab. Assalamualaikum. Dah baca doa, boleh tubik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.